Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Anak-anak pelajar Badar sekalian, insya-Allah pada hari ini Ustazah cuba untuk sama-sama berkongsi satu pengisian berkaitan dengan komunikasi ataupun kepentingan komunikasi dalam dakwah. Okey, so untuk itu kita sebagai ahli badar, kita semua ni berperanan dalam menyampaikan dakwah seperti mana yang telah disebut oleh Ustaz Abdullah dalam slot pendedahan tentang peranan badar hari itu kan. So dalam bercakap tentang menyampaikan dakwah, salah satu elemen pentingnya ialah komunikasi. So komunikasi ni apa? Ada banyak pengertian ataupun takrif yang telah diberikan tentang komunikasi. Dalam banyak-banyak tu bolehlah kita ambil satu rumusan untuk lebih kita mudah faham, iaitu komunikasi ialah satu proses perkongsian maklumat ataupun idea ataupun perasaan, gambaran, angka, perkongsian simbol atau apa-apa sahaja perkara yang kita nak kongsi daripada sumber kepada penerima, melalui apa? Melalui saluran-saluran yang tertentu dengan harapan akan adanya persamaan. Okay, maksudnya ialah komunikasi ialah satu proses untuk menyampaikan maklumat yang akhirnya kita harapkan melalui saluran-saluran yang kita gunakan, dia akan dapat menjadi titik persamaan. Titik persamaan. Maksud persamaan tu apa? Contohnya Ustazah boleh kata macam ni. Sekiranya kita sebagai ahli badar, so matlamat kita ialah menyampaikan dakwah. Dakwah tu apa? So dakwah ialah ada banyak pengertian juga seperti mana yang disebut oleh para ulama kita. Cuma nak dikatakan bahawa dalam menyampaikan dakwah kita mesti salah satu elemen pentingnya ialah komunikasi. So kita tengok pula maksud dakwah. Apa yang dimaksudkan dengan dakwah? Okay? So dakwah ialah seperti mana yang telah diberikan pengertiannya oleh salah seorang yang Ustazah pilih ialah Hujjatul Islam, iaitu Imam Al-Ghazali. So menurut Imam Al-Ghazali, dakwah ialah satu program ataupun satu proses yang lengkap, yang semua peringkatnya mengandungi semua ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia. Untuk apa? Untuk menjadi petunjuk jalan kepada manusia. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Manakala menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kajiannya dalam membicarakan tentang dakwah, Ustazah jumpa Yusuf Qaradawi berpendapat bahawa dakwah ialah usaha membawa orang lain kepada agama Islam. Okay? Untuk lebih difaham lagi ialah dakwah menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, usaha kita untuk membawa orang lain, mengajak orang lain, menyeru orang lain untuk datang, untuk menerima, untuk menjalani kehidupan sebagai orang Islam. Yang matlamat utamanya apa? Matlamatnya untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? So daripada dua pengertian ini, bolehlah dikatakan bahawa dakwah ialah sebagai satu usaha yang dilakukan oleh seseorang. Okay? Dakwah ni dia satu usaha yang dilakukan oleh seseorang ataupun oleh satu kumpulan dengan cara dan pendekatan yang tertentu untuk membawa manusia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So
bertepatan dengan tajuk Ustazah ini, kenapa Ustazah pilih ia bersesuaian dengan fungsi kamu sebagai ahli badar. So badar ialah badan agama dan kerohanian. So badar sebagai salah satu daripada entiti untuk unit Sekretariat Kepimpinan Pelajar. Badar dimaktak dia bukan satu badan penguatkuasaan. Kita bukan menguatkuasakan. Yang menguatkuasakan ialah LDP. Tapi badar ni dia lebih kepada menjalankan proses dakwah. Siapa badar? So badar ni kerja dia ialah menyediakan program, mengatur program, mengajak orang kepada kebaikan. Tapi kita bukan menghukum, kita bukan melaksanakan hukuman, kita bukan penguatkuasaan. Kita lebih kepada cara yang lebih berhikmah, mengajak kepada kebaikan. Dan untuk itu, kita dah atur program, bila kita dah ajak kepada kebaikan, so kita perlu mendapat kerjasama daripada pihak-pihak lain. Contohnya daripada lembaga disiplin pelajar, daripada pihak guru-guru dan sebagainya. Okay, so hari ini Ustazah nak share tentang pentingnya komunikasi. Bagaimana komunikasi yang boleh kita laksanakan. Seperti mana Ustazah kata tadi, nak pastikan dakwah kita berkesan. So komunikasi salah satu elemen penting yang perlu kita beri perhatian. So kita dah tahu komunikasi ialah proses menyampaikan maklumat. Okay. So daripada pembacaan saya, malahan kita semua pun faham komunikasi memang adalah salah satu daripada elemen penting dalam apa pun organisasi. Sama ada dalam keluarga, dalam pengurusan, dalam organisasi, mana-mana pun komunikasi sangat penting. Dan komunikasi ni dia ada pelbagai jenis lah. Ada komunikasi secara lisan, ada komunikasi secara isyarat badan dan sebagainya. Cuma untuk tajuk kita hari ini, Ustazah nak sesuaikan dengan peranan kita sebagai ahli badar, komunikasi kita sebagai ahli badar dalam menyampaikan maklumat. So antaranya yang digariskan ialah dalam kita nak pastikan dakwah kita ni berkesan, elemen komunikasi kita supaya menjadi satu komunikasi yang baik, maka kita perlulah menyampaikan maklumat yang berkaitan dengan sejarah. Sebabnya dakwah kan, so sejarah ni ialah satu benda yang boleh diambil iktibar, satu benda yang boleh diambil pengajaran. So dalam menyampaikan dakwah, mengajak rakan-rakan kita kepada mendapat redha Allah, kita boleh gunakan dalam komunikasi kita, ialah fakta-fakta ataupun maklumat berkaitan dengan sejarah. Contoh yang saya nak bagi ialah daripada surah Al-Kahfi ayat 13. Surah Al-Kahfi ayat 13, saya bacakan dia punya maksud. Dan kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu ialah orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. So ini contoh bagaimana dalam menyampaikan dakwah, Allah tunjukkan bahawa Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad bahawa ceritakan tu maksudnya itu antara unsur komunikasi. Tu penggunaan perkataan kami ceritakan tu. So nak katanya dalam kita menyampaikan dakwah, kita boleh gunakan unsur sejarah untuk dijadikan iktibar, rujukan kepada pendengar kita. Okay? Dan dalam komunikasi, perkara kedua yang boleh kita ambil ialah menyampaikan maklumat atau mesej ini dengan isi yang disampaikan sampai kepada pendengar. Okay? Yang kita bimbang sekarang ialah maksudnya maklumat yang kita sampaikan mestilah sahih lah. Contoh Ustazah bagi yang sangat simple ialah menyampaikan maklumat atau mesej dalam komunikasi ini mesti merujuk kepada sumber-sumber yang benar. Okay? Dalam yang kita bimbang hari ini ialah dalam kita menyampaikan dakwah, penggunaan bukti ataupun dalil-dalil ataupun contoh yang Ustazah boleh bagi ialah hadis.
So kena pastikan hadis itu adalah hadis yang sahih. Bukan hadis yang, maksudnya hadis-hadis yang kita ambil tangkap muat macam tu je. So, dia mesti dirujuk. Itu maksud Ustazah. Kenapa? Supaya dakwah yang kita sampaikan dengan sumber yang benar-benar sahih ini, kita tidak akan mencemarkan imej agama Islam. Okey, dalam komunikasi juga antara perkara yang perlu diperhatikan ialah mengenali sasaran. Ketika kita berdakwah, komunikasi yang kita gunakan akan lebih berkesan kalau kita mengenali sasaran. Siapa sasaran kita? Siapa pendengar kita? Siapa audiens kita? Contoh saya bagi dalam melaksanakan program usrah. So dalam kita melaksanakan program usrah, kita akan berhadapan dengan adik-adik anak-anak usrah. Kalau kamu pelajar 3 kata 5, ahli usrah kamu 3 kata 5. So itu adalah rakan sebaya. So bila kita kenal siapa orang yang nak dengar apa yang kita nak cakap, itu akan lebih mudah. Apa? Pilih penggunaan perkataan, untuk kita pilih cara tutur kata untuk menegur dan sebagainya. Okey, mengenali sasaran. Okay. Seterusnya dalam berkomunikasi, kita perlu juga menggunakan elemen mendidik dan menasihati. Mendidik dan menasihati. Mendidik ni macam mana? Kerana bila dia didik ni dia lain daripada mengajar kan. Ajar ni ajar je lah. Ini apa? Ini A. Tapi mendidik macam mana? Mendidik ni daripada beritahu dia tentang A, dia sampai boleh menjadikan orang tu faham penggunaan A tu bila, macam mana nak disebut A itu, apa yang salah dengan A tu. Itu maksud mendidik. Maksudnya bukan semua orang yang mengajar boleh mendidik, tapi dalam mendidik itulah adanya mengajar. Itu maksudnya. Maksudnya Ustazah nak beritahu mendidik ni sangat deep, jauh ke dalam. Sebab tu bukan semua orang boleh mendidik. Ada orang dia cuma boleh mengajar tapi tidak boleh mendidik. Jadi kita nanti bila kita tegur rakan-rakan kita, kita kena ada nilai mendidik. Untuk mendidik, kita mesti jadi contoh. Kalau tidak, ajar sajalah. Macam tu. Mendidik dan menasihati. Sinonim. Bila mendidik, mesti menasihati. Menasihati ni maksudnya apa? Menegurlah. Kalau betul dia tu tak betul, so kita tolong betulkan. Tapi sebelum kita nak tegur orang, macam Ustaz Abdullah beritahu, kita dululah kena jadi role model untuk orang. Sebab orang akan dengar apa kita cakap. Kita tak boleh cakap benda kita tak buat kan. So kita kena ajar orang, didik orang dengan cara bernasihat. Jadi macam mana kita nak nasihat orang kalau kita sendiri pun tak betul? Itu yang ada pepatah Melayu tu. Seperti ketam mengajar anaknya berjalan. Dia pun jalan tak berapa betul, jalan sengit. Dia nak ajar anak dia untuk jalan betul. So itu maksud pepatah Melayu itulah. So dalam kita jadi ahli ibadah, kita nak ajak orang kepada yang baik-baik. Kita nak ajak orang supaya solat berjamaah di musola contohnya. Solat tepat waktu. So kita dululah kena buat dengan baik. Jangan beri ruang untuk orang condemn kita. Kau nak cakap aku tapi kau pun tak buat. Macam itulah lebih kurang. So mendidik dan menasihati. Seterusnya dalam berkomunikasi juga, nak pastikan dakwah kita berkesan, dengan elemen komunikasi ni mesti ada unsur menghibur. Bukan maksudnya kena jadi maharaja lawak, kena jadi pelawak yang hebat. Tidak. So kena ada unsur menarik. Apa benda yang kita nak cakap, dia mesti menarik. Menarik hati. So orang bila dia tertarik, dia baru boleh dengar. Kalau dia tak seronok pun, dia tak tertarik pun untuk dengar. Contoh Ustazah bercakap sekarang, tak ada pun orang suka nak dengar. So sampai tak apa yang Ustazah nak beritahu, tak akan sampai. So dalam kita nak ajak kawan kita nak cerita benda yang baik-baik, dalam tu komunikasi kita mesti ada unsur menghibur ataupun menarik perhatian. Bolehlah guna apa-apa sahaja, tapi pilih yang baik, yang tidak melampaui batas, yang masih lagi ada adab kesopanan. Okey? Anak-anak pelajar badar sekalian, dalam berkomunikasi juga menyampaikan elemen dakwah kita perlu juga memberi perhatian kepada memupuk kasih sayang. Apa dia kasih sayang? Mahabbah. So hal ini ialah seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah menunjukkan contoh. Kita boleh tengok kan dalam banyak kitab-kitab, banyak hadis menceritakan bagaimana cara Rasulullah SAW bergaul. So dalam dia bersama, dia berkomunikasi dengan bahasa dengan lisan, dengan bahasa badan, Nabi menunjukkan unsur mahabbah, sayang. So dengan itulah kita dapat lihat bagaimana Nabi ketika bercakap dengan sahabat, bagaimana Nabi ajar sahabat-sahabat untuk bercakap dengan sahabat-sahabat yang lain. So dengan nilai yang baik itulah hari ini hasilnya kita dapat lihat bagaimana Islam boleh tersebar dengan baiknya. So begitulah juga kita dalam menjadi ahli badan. Nanti bila kita balik ke maktab, bagaimana kita nak ajak rakan-rakan kepada kebaikan. So dalam kita nak mengajak tu, kita kena beri perhatian kepada memupuk kasih sayang. Kalau kawan kita tu nampak macam susah kita nak kontrol, so kita baik dulu dengan dia. Kita tak boleh terus blame dia, kita tak boleh terus hina dia, pelekehkan dia, nanti dia lari lagi jauh daripada kita. Anak-anak. Okey, seterusnya anak-anak badar sekalian, dalam kita berkomunikasi untuk memastikan proses dakwah kita ni berkesan nanti, kita juga kena beri perhatian kepada memupuk hubungan yang berkekalan. Pendekatan ini penting, kenapa? Kerana asas perhubungan seorang individu dengan seorang individu, dia akan lebih baik bukan sekadar mengenali dirinya. Kita juga kena kenal siapa dia, siapa rakannya, apa persekitarannya. Jadi bila kita dah dalam bertaaruf, kita saling kenal mengenali, maka apa yang kita nak cakap nanti, dia akan lebih mudah untuk sampai. Kita boleh tahu mana batas untuk kita stop, kat mana yang perlu kita sebut, kat mana yang perlu kita perbetulkan. So hubungan ini mesti berkekalan. Tak boleh buat baik sekejap-sekejap je, lepas tu nanti dah kita biarkan dia macam tu je. So nanti kawan kita tu dia terabai lah, tak ada orang nak guide dia. Okay? So inilah peranan ahli badar, memupuk hubungan yang berkekalan. Supaya apa? Supaya kita semua akan menuju kepada syurga. Anak-anak pelajar sekalian, di sini juga suka Ustazah nak tolong bacakan daripada satu kitab, iaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab ni Ustazah rasa semua orang pun dah ada baca. So kita diceritakan tentang bagaimana sifat-sifat kesempurnaan cahaya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Antara yang Ustazah suka nak share di sini hari ini ialah tentang bagaimana cara Rasulullah SAW berbicara. So berbicara merupakan salah satu daripada aspek komunikasi lah. Dalam berkomunikasi, kita berkomunikasi secara lisan, so berbicara. So bagaimana Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada kita cara berbicara dia. So daripada cara berbicara Rasulullah ni, bolehlah nanti kita jadikan teladan. Okay? So saya petik daripada satu hadis yang telah pun ada dalam Sunan Abu Daud dan juga Sunan Imam Tirmizi. Hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadza, yasrudu kasardikum hadza, walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyin faslin yahfazuhu man jalasa ilaih." Okay, so ini adalah satu hadis itu tentang bagaimana Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bercakap dengan laju. Maksudnya dia bercakap tu tak putus. Ada orang kan dia bercakap sambung semua. Jadi bila cakap laju macam tu, susahlah nanti. Jadi Nabi dia tak cakap laju. Seperti lajunya bicara kamu, kata Aisyah. Maksudnya Aisyah ni diceritakan kepada sahabat. Nabi Muhammad SAW tak pernah cakap laju seperti mana lajunya kamu berbicara. Ini cerita dia, nanti ada cerita dia. Maksud dia di sini ialah ucapan dia tu dia akan boleh difahami. Tak seperti mana kita ni yang bila kita bercakap, ucapan kita selalu tak jelas. Buat orang bingung ataupun buat orang keliru. Apa dia nak cakap ni sebenarnya? Okey. So lagi apa Aisyah kata?
beliau Rasulullah SAW selalu bercakap dengan perkataan yang jelas, terperinci satu persatu, sehingga orang yang mendengarnya dapat menghafal apa yang mereka dengar. Sampai begitu. So daripada salah satu hadis yang Ustazah petik kata yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah ini, maka dapatlah kita faham sebab itulah dalam bergaul dengan para sahabat, Nabi menyampaikan dengan bahasa yang baik. Nabi menyampaikan komunikasinya dengan begitu berkesan. Dengan itulah maka banyak riwayat-riwayat hadis yang menceritakan apa dia ajaran Islam itu dapat sahabat semua cerita balik kepada kita untuk kita amalkan, so dia menjadi sunnah Rasulullah SAW. Okey, kesimpulannya daripada tajuk kita hari ini yang boleh Ustazah katakan bahawa antara tuntutan agama yang mesti dilaksanakan oleh setiap orang Islam ialah dakwah. Kita mesti melaksanakan dakwah. Dakwah ni kerja Rasulullah SAW. So sekarang ni siapa sambung urusan dakwah, menyebarkan agama Islam, meninggikan syiar Islam, maka kita bolehlah dianggap sebagai meneruskan usaha dakwah Rasulullah SAW. So tuntutan ini adalah disebabkan kerana dakwah itu merupakan satu keperluan manusia seluruhnya. Keperluan ini bukan semata-mata untuk kepentingan akhirat sahaja, tapi kalau kita berjaya menyampaikan dakwah ini dengan baik, maka dakwah ini juga untuk kepentingan seluruh kehidupan manusia di dunia ini juga. Itu pentingnya kita meneruskan usaha dakwah. So bertepatanlah dengan kita, kamu semua telah dipilih sebagai ahli badan agama dan kerohanian Maktab, maka menjadi satu kewajipan kepada kita. Kita telah dilatih, telah dipilih, telah dilantik sebagai orang yang akan meneruskan usaha dakwah ini, insya-Allah, dengan memastikan komunikasi yang digunakan baik dan berkesan. Okay, anak-anak pelajar sekalian, so komunikasi ni sangat penting dalam usaha dakwah, kerana melalui komunikasi yang baik, maka usaha dakwah ini insya-Allah akan dapat dilaksanakan dengan jayanya, insya-Allah. Komunikasi yang berkesan ialah komunikasi yang boleh memberikan kesan yang baik bagi penerimaan sesuatu maklumat, terutamanya maklumat yang berkaitan dengan dakwah Islamiah. Okay? Oleh itu, sebagai pendakwah ataupun ahli badar, bila balik nanti ke maktab, so kamu seharusnya lebih bersedialah untuk menghadapi segala cabaran yang mendatang. Kebijaksanaan dalam berdakwah harus ada dalam diri kita, supaya apa? Supaya memudahkan para audiens, para pendengar, para sasaran, ahli sasaran kita untuk menerima dakwah yang akan kita sampaikan kepada mereka. Anak-anak pelajar sekalian, rumusan daripada perkongsian kita pada hari ini, bolehlah kita rumuskan bahawa hubungan baik manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui iman akan menyuburkan hubungan baik dengan manusia keseluruhannya menerusi ukhuwah dan persaudaraan. Justru itu iman berkait terus dengan kasih sayang dan persaudaraan, iaitu ukhuwah. Hubungan sesama ahli keluarga asas kepada hubungan sesama manusia, diikuti hubungan dengan saudara, sahabat dan juga seluruh ahli masyarakat. Termasuklah yang berada dalam alam maya. Kita sekarang kan banyak menggunakan alam maya. So cakap pun semua di alam maya, di atas talian dan sebagainya. So dengan itu perhubungan adalah asas kepada komunikasi. So bagaimana komunikasi? Islam dan Rasulullah SAW telah pun menitik beratkan hal komunikasi. Sangat penting. Rasulullah SAW adalah pakar dalam komunikasi lisan, menggunakan kaedah yang ringkas, padat dan tepat dengan nada yang sesuai mengikut situasi.
serta bahasa tubuh yang jelas keikhlasannya. Kalau kita tengok kat situ, sebab itulah bagaimana Islam itu boleh tersebar dengan baik. Sebab ini telah ditunjukkan contohnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut kajian yang terkini, ini Ustazah petik daripada jurnal. Menurut kajian terkini, 80% daripada masalah dalam perkahwinan, dalam kepimpinan, dalam pengurusan mana-mana organisasi biasanya adalah disebabkan oleh kegagalan komunikasi. Ada kajian oleh Profesor Thomas Berry daripada Harvard Business School. Dia menyatakan ada 3 faktor kejayaan manusia. So dia kata pertama, manusia boleh berjaya dengan ilmu. Faktor yang kedua, kejayaan seorang manusia adalah berdasarkan kemahirannya. Dan faktor yang ketiga, seseorang manusia itu akan berjaya adalah melalui sikapnya. So, hasil daripada kajiannya mendapati hanya 7% berkaitan ilmu dan kemahiran. Manakala dikatakan bahawa 93% kejayaan seseorang itu adalah ditentukan oleh sikapnya. Daripada 3, ilmu, kemahiran dan juga sikap. Tapi cuma 7 je daripada ilmu dan kemahiran. 93 lagi daripada sikap. So, kayu ukur kejayaan dalam berkomunikasi maksudnya juga berdasarkan kepada sikap kita lah. Sikap yang mampu membuat seseorang itu suka atau benci atau tak boleh terima kepada yang lain. Itu maksud dia. So, tunjang kepada sikap adalah nilai kepercayaan yang perlu kepada sangkaan baik terhadap orang lain. Tu ayat tu dia sangat ni kan. Tunjang kepada sikap adalah nilai kepercayaan yang perlu kepada sangkaan baik terhadap orang lain. So, untuk menjaga hubungan adalah dengan menghargai orang lain. Untuk menjaga hubungan dengan sesama manusia ni adalah dengan cara menghargai orang lain. So, fitrah manusia ingin dihargai. Penghargaan tidak selalunya diukur dengan nilai ringgit. Tapi kadang-kadang penghargaan juga boleh diukur dengan kata-kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menghargai para sahabat baginda dengan memberi gelaran yang melambangkan sikap mereka. Contohnya begitulah. So, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umat untuk meraihkan setiap golongan dalam masyarakat dengan meraihkan golongan atasan serta mengasihi golongan bawahan. Paling mudah, mulakan dengan senyum dan salam sebagai pemecah ego diri. Maksudnya nak kata macam ni lah, kalau kita mudah untuk supaya komunikasi kita baik, dalam kita nak menyampaikan dakwah, paling mudah sekali, simple sekali ialah mulakan dengan salam dan akhiri mulakan dengan senyum dan salam. So, bila kita mulakan dengan senyum dan salam, maka dia boleh jadi pecahkan ego. So, daripada orang tak nak dengar, jadi orang boleh dengar. Sebab apa? Sebab kita senyum, sebab kita beri salam, mendoakan yang baik-baik untuk audiens ataupun pendengar kita. Okey, justru itu Ustazah rasa cukuplah setakat ini pengisian kali ini supaya kita sama-sama mendapat peringatan, pendedahan bahawa tugas kita sebagai ahli badar berperanan sebagai pendakwah dalam kalangan pelajar di maktab nanti. Aspek komunikasi perlu ditekankan supaya matlamat dan objektif kewujudan badar sebagai SKP di MRSM Muazzam Shah tercapai. Apapun sekurang-kurangnya ahli badar akan menjadi contoh teladan. Seperti mana yang kita dah cakap pun sebelum ni kan, akan menjadi contoh suri teladan kepada para pelajar lain. Semoga perkongsian kali ini akan dapat mengingatkan kita bahawa perjuangan kita untuk melaksanakan dakwah dengan komunikasi yang baik
akan berjaya lah, yang sehingga boleh menjadi faktor kepada imej Islam akan dipandang tinggi. Kita juga sebenarnya bertanggungjawab sebab di maktab pun ada rakan-rakan yang bukan beragama Islam. So, salah satu strategi dakwah kita ialah untuk menunjukkan contoh teladan yang baik supaya orang bukan Islam boleh melihat bahawa Islam itu satu agama yang penuh dengan kebaikan, insya-Allah. Okey, so untuk itu Ustazah akhiri perkongsian pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.